وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اجعلنا من الناجحين والفائزين في الدنيا والآخرة. اللهم يسر أمورنا ولا تعسر علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat berkumpul dan seminggu sekali, alhamdulillah. Dan kita rasa sangat bersyukur pada pagi ini kerana Al-Fadhil Ustaz dapat bersama-sama dengan kita. Setelah bulan lalu kami hilang Ustaz. Jadi insyaAllah pada minggu ni sebenarnya insyaAllah alhamdulillah mudah-mudahan kita dapat mengambil sebanyak mungkin insyaAllah yang akan dikongsikan bersama dengan Datuk Ustaz Syukri Osman. Di tanpa buang masa, saya doakan majlis kepada Al-Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وصفيه من خلقه وحبيبه الذي أخذ الأمانة ونصر الأمة وبلغ الرسالة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang diberikan Al-Fadhil Ustaz Zaki, khususnya para ibu-ibu, para ayah-ayah, para ahli ulama dan guru yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Pagi ini kita dapat kumpul dan memulakan pagi dengan baca hizib Mahakan di Manawi. Semoga dengan bacaan ini menjadi amalan. Di sini, di situ ada 3 wali suku. Jadi satu amalan yang cukup besar dan berat. Saya bawa juga dulu, lepas tu nampak berat lagi tertinggal. Tapi kalau dah berat, tu bawa selalu akan jadi ringan. Apapun insyaAllah dengan yang ada depan saya ni, kaum ibu, kaum ayah yang ada keberkatan masa, insyaAllah amalan ini boleh dibawa dan dikekalkan hingga ke akhirnya. Jadi kena ada amalan. Saya teringat buku saya kata dalam lawak dia lah. Saya kata man laisa lahu widdun fa huwa kiddun. Jadi faham? Saya rukan dulu dia kata man laisa lahu widdun fa huwa kiddun. Siapa yang tak ada baginya wid, yang khusus
Amalan maka dia umpama Kitun ni macam beruk. Ada. Dia kata ni lah. Mana ni? Dia tak nampak apa dia kata. Dia pegang semua dia tak nampak apa. Man laisa lahu wajhun fa huwa kibun. Jadi malu dekat tubuh punya pasal tubuh katanya tu akhirnya kena ada juga amalan. Sebab tu orang tua ulama dulu susun izid dalam sebelum selepas solat fardu ada istighfar, ada Fatihah, ada ayat kursi, ada akhir surah Al-Baqarah, kemudian ada tasbih subhanallah, ada tahmid alhamdulillah, ada takbir Allahu akbar, ada tahlil la ilaha illallah, dan akhirnya doa. Lazim benda tu semayang sampai dia jadi amalan yang sepatutnya. Sebab tu mai zaman orang kata bid'ah kan lagi tinggal subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, itu dia. Tinggal ada juga amalan. Nanti lagi express lagi segera lagi dengan yang tu pun tak ada. Apa lagi yang ada? Tak tahu lah apa yang ada. Jadi ada ni hizib Bahar, hizib Kutub, hizib Imam Nawawi, ada lagi rawatib Haddad. Jadi tiga amalan yang cukup sah, ayat yang cukup payah, pendek sudah. Tapi kalau baca selalu insya-Allah saya dulu buat dalam malu kat macam-macam yang kecil-kecil, nanti saya nak kena buat balik. Yang tiga maksurat pun baik. Maksud benda yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dilazimi dengan amalan, mudah-mudahan sepati dalam kehidupan kita dan dipermudahkan segala urusan, insya-Allah. Cuma niat itulah, niat kita beramal, jangan kerana faedah di sebaliknya, semata-mata kerana untuk Allah Subhanahu. Karena saya nak sebut sikit, saya akan sebut juga. Izid ni memang ada kelebihannya. Memang ada kelebihannya. Jadi sebab tu rasa baca tu kadang-kadang dia niat dia nak boleh lari. Itu yang saya pun jadi gelong-gelong. Sebab tu dia ada kelebihan. Letak Allah Subhanahu Wa Taala di depan, insya-Allah kelebihan dia akan datang kemudian. Memang dia ada kelebihan. Kalau ingat dalam buku tu ada boleh. Ada pun kelebihan. Memang ada kelebihan. Dan memang ternyata berkesan. Ni sebelum ni Ustaz Yati pergi ikut sana. Bila sana rasmi kan. Tak apa. Lepas ni dapatkan sanad secara rasmi kan. Dia bersambung tu dia ni sikit. Dia punya zoom dia lain sikit kan. Ambil dia saja. Pokoknya insya-Allah amalan tu memudahkan kita. Jadi hari ini insya-Allah kita sambung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila wajib. Dekat mana atau makcik saya lupa. Wajib mengetahui dia dulu wajib. Soal 8. Maksud dari tafsir. Kewajiban mengetahui dari wajib, mustahil dan Qala musannifullah wa ta'ala anhu wa nafa'ana bihi bidawaihan. Kewajiban mengetahui dari wajib, mustahil dan setiap orang yang mukallaf diwajibkan secara fardu ain mengetahui dalil setiap yang wajib, yang mustahil dan yang harus.
itu. Supaya ia tidak menjadi orang yang taklid, turut semata-mata, iaitu orang yang jazam, pasti dengan perkataan orang lain tanpa mengetahui. Mengetahui dalil ni jadi satu tuntutan kepada kita secara fardu. Fardu ini setiap di kalangan kita kena tahu. Bukan fardu ini dalam bab fiqh saja, tapi fardu ini dalam bab tauhid. Dalil. Kalau kita tak tahu dalil, bimbang kita jadi orang yang taklid. Taklid ni ikut semata-mata. Tapi sah ke tak sah? Tak sah lah. Sah lah pada permulaan untuk orang yang tak tahu lagi sampai dia tak tahu dalil. Maknanya ikut dululah. Macam anak-anak kita, dia turut saja. Nanti dia terus membesar, dia jadi mukallaf, dia dah cukup akil, balik, dah sampai Islamnya, dah cukup umurnya, takkan dia nak turut lagi. Mesti dia kena ada dalil, kena tahu dalil. Jadi nak elak dia jadi taklid, turut semata-mata, kita kena tahu dalil agar kita jadi orang yang i'tiqad yang jazam, tahu secara pasti. Jadi tujuan kita mengaji ni pun sebab kita nak tahu, nak jadi orang yang tepat secara jazam. Kita nak keluar daripada hukum orang taklid. Saya pun taklid ni, saya maksud saya bukan mengajak, saya menyembah terbang. Maknanya saya tak tahu, saya tanya makcik tahu, makcik tanya saya, dulu tak tahu, dia tanya saya. Maksudnya saya pun duduk saya pun dalam, orang kata semua kita ni dalam perjalanan lah. Perjalanan nak kenal Tuhan. Takat mana kita kenal, takat yang Tuhan beri kenal diri dia kat kita lah. Nak lebih-lebih kita tak kenal. Kita kenal lah apa dalil-dalil yang kita kena tahu. Tapi mengetahui dalil pun rasa-rasa tak sampai tahap ma'rifatullah, mengenal Allah pada hakikat ma'rifat dan pada hakikat zat ketuhanan. Jadi kalau sembang orang yang memang ma'rifatullah, dia gelak kat kita lah. Saya duk cari buku yang kita Al-Arif Billah ni, yang memang mengenal Allah. Dia tahu kita ustaz, dia tanya kita pun malu, kita tak tahu nak jawab. Tu yang saya kata, saya pun duduk macam tuan tu, duduk tang orang, duduk taklid, ikut ni. Jadi penting kita mencari buku yang Al-Arif Billah, mengetahui, mengenal Allah. Jadi tuan-tuan, kalau saya tak tahu, tuan-tuan yang gelak kat saya, sebab saya pun mencari. Itu yang nak rapat tuan-tuan. Cuma yang mana yang saya tahu, kita cerita lah. Yang saya tak tahu, tuan-tuan ajak saya. Hukum orang yang taklid. Tengok. Hukum orang yang taklid. Ulama berselisih pendapat pada kufur dan tidaknya orang yang taklid itu. Ini nak bicara tentang kita lah ni. Qaul yang sahih mengatakan dia masih siapa? Masih mukmin, masih beriman. Masih beriman, tetapi berdosa. Kita lah. Saya tak kata saya pun kata saya taklid. Tunggu. Kita boleh tahu, baca Quran kita boleh sebut, kita boleh tahu dalil-dalil untuk tauhidullah. Tapi setakat mana yang tuntutan agama awwaluddin ma'rifatullah. Semula-mula agama tu nak mengenal Allah, takat mana kita kenal? Main orang tanya, hang kenal ke tak?
kita pun tak tahu nak jawab macam mana. Jadi hakikatnya kita pun tak. Cuma kita tahu dalil-dalil. Jadi kalau kita tak boleh kenal sampai itu tuntutan pertama agama, itu maknanya kita pun duk ikut juga. Taklid ni maknanya ia masih mukmin, ada iman, tetapi berdosa kerana meninggal belajar dan dia taklah memikir, bicara akan tentang dirinya jika ia adalah orangnya. Jadi tuntutan belajar fardu ain bukan sekadar ilmu fiqh, tapi fardu dalam ilmu tauhid. Carilah. Dan bila kita mencari, insya-Allah Tuhan akan pertemukan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang bersungguh-sungguh mencari di jalan aku, jalan kami, maka kami akan tunjuk jalan. Jadi bila tuan-tuan mencari, insya-Allah tuan-tuan akan jumpa. Saya pun mencari dan lupa ada guru yang mursyid. Jadi bila kita jumpa guru yang mursyid, kita ikutlah guru tu. Beza antara mursyid tak mursyid pun kena tengok takut-takut. Kita kata mursyid, bukan mursyid. Takut dia jadi sesat. Jadi ilmu akidah, ilmu yang cukup mudah tergelincir. Hatta kalau kita tengok cerita Syekh Abdul Qadir Jailani. Pakcik kita tengok cerita Syekh Abdul Qadir Jailani yang wali besar lah kita kata. Kan cerita ni famous kan, kenal kan? Ustaz tak tahu lagi, Ustaz bertanya. Dia orang yang mengenal Allah, wali besar, orang Datuk wali besar. Sampai satu tahap pada satu pagi, dia terdengar suara, yang suara itu menyatakan suara itu adalah suara Allah. Subuh Syekh Abdul Qadir Jailani kata, tak payahlah berzikir. Pergi ke makam yang tak tahulah fanak ke benak. Saya tak tahulah makam yang paling tinggi. Ujian bagi orang-orang yang dekat kepada Allah. Akhirnya apa yang berlaku? Apa Syekh Abdul Qadir Jailani buat? Dia ambil dia punya kasut tu, dia punggai suara. Sebab apa? Suara apa? Sekan. Jadi dalam ilmu akidah ni, nak perjalanan mencari hakikat ketuhanan, mengenal Allah, memang mudah tergelincir kalau dapat guru yang bukan mursyid. Kehebatan guru itu kadang-kadang menyebabkan anak murid taksub. Akhirnya tersasar, sesat. Itu macam saya buat contoh tadi tu, Syekh Abdul Qadir ni orang yang arif billah. Akhirnya dia tahu itu suara mana suara nafsu, mana suara syaitan, mana suara-suara yang lain yang nak memisongkan kita daripada jalan Allah. Sedangkan Rasulullah sendiri mengingati Allah hingga hatta atana yaqin, sehingga datang yakin itu ialah kematian. Mereka Abdul Qadir Jailani suara tu kata sudahlah, berhentilah dulu fikir. Dia ambil kasut, dia punggai. Nabi pun mengingati Allah sampai ke makcik-makcik ni duk wirid-wirid ni. Mai nanti dia main ujian macam-macam, jangan tinggal lah. Maknanya coba. Cobaan teruskan. Dia nanti pandai tu dia buat cobaan teruskan. Jadi jalannya jalan yang berliku, maka carilah guru yang boleh membimbing kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hukum taklid ni berselisih, ada yang kufur kata, tapi kita ambil yang masih lagi mukmin, kerana kita kadang-kadang duduk dalam turut saja. Tanya dalil,
ataupun dalil akal. Maksud dalil ijmali. Dalil ijmali makna dia umum. Ialah suatu dalil di mana apa tu? Yang punyanya tidak berupaya dan menetapkannya dan menguraikan segala syubhat yang didatangkan terhadapnya. Seperti dikatakan kepadanya, apakah dalil kamu tentang adanya Allah Ta'ala? Maka jawabnya ala ini. Ia apa? Lemah untuk menyatakan jalan yang boleh menunjukkan bahawa ada alam ini, menunjukkan ada Allah Ta'ala, atau ia berkuasa pada menyatakannya. Tetapi jika datang i'tirad, penentangan terhadapnya, ia tidak mampu menguraikannya sebagaimana yang dituntut. Maka dengan mengetahui dalil ini secara ijmali, ia terkeluar daripada taklid. Jadi contoh dalil tafsiri, dalil ijmali, dalil secara umum ialah di mana kemampuan untuk menolak syubhat. Boleh sebut, boleh dah, tapi kalau nak tolak syubhat tak boleh jadi. Kalau orang kata tak kemas lagi, goyang. Kalau orang tolak, roboh. Itu dalil ijmali. Sebagai contoh, kalau orang tanya dalil tentang adanya Allah, jawapannya alam ini. Itu dalil ijma, dalil secara hukum. Kira kalau orang datangkan syubhat, i'tirad itu penentangan ataupun syubhat, mungkin boleh jadi taklid lagi. Dia tak jazam, dia tak pasti, dia tak dalil yang kuat. Dalil secara hukum. Katanya yang bawah menetapkannya, artinya menyatakan dalil itu sebagaimana yang dituntut. Seperti apabila ditanya orang dari aspek manakah keadaan alam ini yang dapat menunjukkan adanya Tuhan, maka ia menjawab, alam ini baharu, dan setiap yang baharu ada penjadi, pencipta yang menjadikannya. Maka alam ini ada yang menjadikannya, iaitu Tuhan. Wallah. Maknanya boleh sebut tu, ada alam ini. Alam ini baru. Baru ini ada permulaan. Permulaan ada pencipta, ada penciptaan. Bila ada mula, ada akhir. Siapa yang memulakan? Allah, Tuhan. Jadi selain pada Tuhan itu baharu. Allah ini khaliq. Selain pada Allah makhluk. Jadi bila kata makhluk itu baru, ada permulaan. Jadi saya boleh jumpa orang-orang ilmu kalam. Ustaz dah cerita orang ilmu kalam. Biasa jumpa. Kata mungkin ada dengan kita ni orang yang ilmu kalam. Ilmu kalam ni ilmu tentang tauhid. Tapi yang bahayanya apabila ilmu kalam ni banyak berada pada akal. Ini kita bukan. Ilmu kalam cuba untuk orang kata apa, mengislamkan akal tentang kewujudan Allah. Sedangkan akal ini juga adalah makhluk. Ini yang bimbang. Tetapi dari segi akal memang boleh terima, kerana dia ilmu kalam, ilmu akal.
contoh contoh ni. Contoh apa saya lagi? Okey. Saya bagi contoh lah. Bayang contoh tentang makcik-makcik biasa pergi ke laut. Biasa dekat laut ada apa? Ayam laut. Dekat ayam laut ada apa? Ombak. Sebab apa ayam laut ada ombak? Dekat sini pun ayam laut tak ada ombak. Susah je nak jawab. Kita ke masalah Allah SWT. Kita ukur macam tu lah. Tapi ilmu orang kata dia akan bahas lagi. Dia akan bahas lagi. Ni, sebab apa ayat ni tak ada ombak? Kebesaran Allah kan? Kita bagi contoh lagi. Dia kata kalau jadi kacau kan? Tapi kita tak sebut kacau kan? Kita sebut apa? Piring. Tapi kalau dia pecah? Kacau. Pening. Saya kenal dia, saya pening. Betul lah apa yang dia kata? Betul je. Tapi dia nak bahas dari segi hakikat sesuatu. Akhirnya hakikat itu akan dibawa sehingga hakikat mengenal Allah. Itu kadang-kadang bimbang akal kita akan jadi pening. Yang tu yang saya tak mahu sebut. Saya takut sampai satu tahap yang orang kata apa, gila isi miring. Tapi itu antara pemahaman dan pemikiran orang MK. Mereka akan memperbahaskan dari segi akal untuk akal ini menerima tentang hakikat. Sedangkan kita tak boleh pergi melalui akal. Memang kita tak boleh pergi melalui akal. Kerana akal kita adalah makhluk. Macam mana akal nak membicara yang makhluk ni, tapi membicara tentang Tuhan yang jadikan dia. Kita buat kereta, lepas tu kita suruh kereta tu buat cerita, tengok macam mana Tuhan nak buatnya. Kereta pun jadi dia. Aku pun kena jadi. Yang selain Allah adalah makhluk. Maknanya dia pun faham macam tu. Saya pun pening. Jadi sampai saya jumpa beli buku yang membicarakan tentang ini, akhirnya kita kurang sikit kita punya tahap kepeningan. Jadi dia nak bincang tentang hakikat. Apapun setakat kita kata macam makcik-makcik kata puasa Allah SWT. Itu je lah. Sebab kita tak boleh pilih, akan tak boleh pilih. Kita akan kembali kepada ni semua puasa Allah. Jadi selamatlah kita. Kalau kita faham lagi kita pun tak tahu dia nak pergi mana ni. Ada orang belah apa Kuala Nerang. Mereka bawa anak murid pergi ni cuti sekolah. Pergi belah-belah Batu Tinggi. Orang Kuala Nerang mana jumpa laut. Kuala Nerang ada laut. Ada bukit, nama yang Kuala. Mana ada laut. Bawa pergi mandi Batu Tinggi, mandi dia ambil botol. Ambil yang laut. Budak sekolah ambil laut. Balik Kuala Nerang dia kata Bugena ayat ni. Tak ada ombak. Dia mandi tadi di laut. Ada ombak. Balik tengok ayat tu tak ada ombak. Bugena mu. Dia ada muar kat cikgu dia. Ayat laut dia bawa balik tak ada ombak. Saya teringat ayat ilmu kalam tu saya nak tengok. Dia mandi ada ombak. Balik main dia bawa balik ayat laut. Tengok dalam botol bugena mu. Tak ada. Tak ada ombak. Dia nak faham. Setiap sesuatu itu Allah jadikan. Laut ini antara tanda keputusan Allah. Bila sampai tahap akal kita tak ada pergi dah, kita kata ni semua pasal selamat dah kita. Itu selamat. Tapi kalau kita nak pergi lagi saya takut lah. Saya bimbang. Saya tak ada pergi lah. Jadi itu yang dia beri contoh yang saya kata di orang kalau tu. Ni piring ni kita kata piring kita pun kacau. Kita tak kata kacau. Tapi bila dia pecah perang, kita tak kata dia piring dah. Kita akan kata dia kacau. Macam mana? Maknanya dia cuba nak membahas tentang hakikat sesuatu. Ya, hakikat sesuatu makhluk memang kita boleh bahas, tapi hakikat ketuhanan, yang tu yang kita kena ada guru yang berusia. Itu saya yang kena.
Dalil ijmali ni maknanya apabila menetapkan dan menyatakan sesuatu, contohnya alam ini adalah alam ini makhluk, dan setiap yang makhluk ini mesti ada permulaan, setiap yang mula mesti ada perakhiran, maknanya menerima bina. Maka alam ini ada yang menjadikannya, iaitu Tuhan. Jadi siapa yang menjadikan permulaan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok yang nombor 5, syubhat lah. Katanya syubhat, artinya kesamaran. Dan dikendaki dengannya ialah perkara-perkara yang merangkumi segala penentangan yang didatangkannya oleh pihak lawan. Syubhat ini benda-benda penentangan, benda sama. Jadi kalau orang tanya kita, kalau kita tak boleh jawab lagi, akhirnya kita pun kalah dengan syubhat, sama. Nak contoh kita makhluk lah, selain daripada Allah tu adalah makhluk. Nombor 5, maksud dari tafsir. Tadi dari ijmali cara umum, dari tafsir. Dari tafsir terperinci. Ya, dalil yang mana ia mampu menetapkannya dan menguraikan segala syubhat, kesamaran yang didatangkan terhadap. Dalil itu mampu tetap dan boleh lawan syubhat. Kira confirm, tolak tak rebah. Kalau ijmali ni tolak, dia boleh rebah lagi. Rebah tersungkuk, akhirnya terbincang. Jadi tujuan kita mengaji ilmu akidah ni untuk kita tahu dalil secara ijmali, umum, dan juga dalil tafsiri khusus. Akidah yang wajib seterusnya kami hendak menyatakan segala akidah yang wajib diketahui pada syarak mengenai segala perkara yang wajib, yang mustahil, dan yang harus pada hak Allah Ta'ala dan hak sekalian Rasulnya. Serta kami iringkan setiap akidah itu dengan dalil, dan setiap dalil itu akan mensabitkan yang wajib dan menafikan yang wajib. Ini yang akidahnya, ilmu akidah yang kita nak bincang di sini. Setiap itu ada dalil. Dalil itu akan mensabit, menetapkan yang wajib dan menafikan yang mustahil. Okey, sebelum saya terlupa, saya main ni ada tujuan. Ustaz Islam ni nak panggil Ustaz ni, Ustaz Hasli ni, cik-cik kenal tak? Ustaz Islam. Ustaz Islam. Jadi so dia sesuai dengan nama dia lah, dan sesuai dengan lagu yang dia bawa. Lagu ini Ustaz, dengan rupa dia. Ni poster cik ambil lah. Jadi hari Jumaat ni, hari Jumaat minggu depan 10/12 di Pusat Islam, kita bagi dia ceramah Isra' dan Mi'raj, tajuk tentang solat menjana kekuatan insan. Jadi cik-cik bawa lah, pakcik-pakcik, cucu-cucu, anak-anak, kakak-kakak, abang-abang bawa lah, pergi dah ramai di Pusat Islam. InsyaAllah kita buat ceramah nyaman dan juga selamat. Saya takut saya terlupa. Jadi saya ni duduk di Pusat Islam, jadi saya nak cari hak orang-orang yang famous lah. Orang kampung pun ni, orang kampung pun ni boleh kan tengok secara live lah. Kalau kita ustaz-ustaz tak terkenal, orang kata ustaz ni bukan artis. Nanti kita pun yang artis-artis yang keluar TV. Jadi keluar TV pula. Saya ambil lah, letaklah dekat surau, kat masjid di USM. InsyaAllah. Bukan di Dewan, di Pusat Islam, di masjid. Nanti saya buat arrow, anak panah
Maknanya makcik ikut anak panah ya sampai ke masjid. Sebelah di masjid. Yang tinggi tu, yang ada menara tinggi tu. Mahal juga tu nak bayar kat ustaz tu. Tu yang panggil mahal lah orang mahal. Kami bayar mahal ni. Lagi orang tak ada. Ustaz lah pun mahal. Macam artis. Tu ustaz tu artis lah. Ustaz tu dia lawak kan. Dia ada instan. Ada lewat. Nampak dia jadi lain. Makcik-makcik pi dah lah. Urusan bayaran saya dengan pejabat saya settle. Jangan takut. Biar ingat. Baik. Ada apa nak tanya? Kita sambung. Elan. Dia tak boleh elan awal. Kita elan tengok-tengok. Sepuluh kan? Cuma lipat. Dalam. Dia so dalam 3 rejak kot. 3 rejak. Ni orang. Hari dia rejak lah. Saya memang tak ikut cara Islam, tengok gitu. Saya tak ikut cara Islam. Yang saya tahu hari ni 3 Juli. Satu rejak kan? Ya. Awal dalam berapa 7? Kami buat Islam merah lah. Islam merah tu 27. Tarikh ni yang ada. Bukan sebab orang buat. Dia ustaz ni kata kalau tak tarikh hari Jumaat depan ni lepas raya pula. Isra merah apa raya. Isra merah apa raya dia sampai ke Jumaat. Oh 7 Rejab dah. Ni puasa pakai puasa dah kau ni. Saya terang saya tak puasa. Nak puasa juga Isnin Khamis kot je. Ustaz apa? 3 bulan ni. Puasa. Tak lah. Kalau tidak nak puasa juga kena ambil kopi awal ni. Jadi tak boleh batal lah. Okey. Oh, 1 Rejab dah lah. 1 Ogos, 1 Ramadan. Sibuk dengan dunia. Okey, kita sambung insya-Allah. Yang wajib dan yang mustahil bagi Allah. Yang wajib. Maka kami berkata. Kita tengok yang bawah tu dalil tafsiri terperinci nombor 6 ada kat bawah. Katanya dalil tafsiri. Hendaklah diketahui bahawa mengetahui dalil tafsiri terperinci itu adalah wajib ke atas ini diterima penduduk setiap mukim atas dasar fardu kifayah. Fardu kifayah ni fardu ke atas sebahagian. Kalau fardu ain, fardu ke atas tiap diri. Fardu kifayah orang lain kita buat, orang lain tak payah. Kita buat, bukan orang lain buat, kita buat. Kita buat, orang lain tak payah. Kalau kita kata orang lain buat, kita tak payah. Kalau kita buat, orang lain tak payah. Fardu kifayah. Maka apabila salah seorang daripada mereka mengambil tanggungjawab itu, gugurlah dosa daripada semua orang yang tinggal di bumi. Oleh itu setiap jarak yang diharuskan padanya bersembahyang
qasar, wajib ada satu orang yang mengetahui dalil tafsiri dan segala hukum syarak yang lain. Dan pada setiap daerah masafah adwa wajib ada seorang hakim kerana banyak berlaku perbantahan syar'i. Jadi jarak yang kata mungkin itu dua mahalah. Jarak yang boleh untuk solat jamak dan qasar. 2 marhalah berapa kilo? 91. Maknanya 91 sini pi Sungai Tani. Ipoh. Ya, maknanya dalam jarak itu kena ada seorang yang tahu tentang dalil tafsiri segala hukum syarak. Dan pada masafah yang lebih jauh wajib ada seorang hakim kerana banyak berlaku perbantahan. Kalau kita kira debat agama, apa pun semua debat agama. Debat agama kata dia ni sesat, tangkap. Itu jadi ada tak sesat. ESQ tak boleh, lepas tu ESQ boleh. Yang saya kata ilmu kalam, saya terang saya bang. Orang ilmu kalam tu kata dia semua kata sesat. Sebab apa dia kata sesat? Sebab orang jawab semua tak boleh jawab. Itu je. Tak boleh jawab. Sungguh kalau tanya saya tak jawab. Dia tanya tentang ni, tentang ketuhanan, tapi menggunakan akal. Saya bingung. Betul saya kata saya nak tahu ajak saya. Mereka pula ada ajak. Ajak saya tanya betul boleh dengan yang tu menggunakan akal. Takut dia jadi dalam golongan kita kata Mu'tazilah. Mu'tazilah banyak menggunakan akal dalam memahamkan. Kan tahu kan sejarah Mu'tazilah. Sejarah Mu'tazilah ni dalam pengajian Imam apa tadi? Hasan Basri. Hasan Basri tubuh ada satu puak yang kata di mana kedudukan apa tadi sudah orang yang beriman tapi buat maksiat. Orang yang beriman tapi buat maksiat. Imam Hasan Basri kata di neraka. Tapi apa dia kata? Tak. Di neraka pun tidak, di surga pun tidak. Lepas tu di mana? Di satu tempat yang antara kedua-duanya. Lalu Imam Hasan Al-Basri kata, "Ihtazalna." Kami asingkan puak ni. Sebab tu mereka gelar mereka golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah banyak menggunakan akal dalam memahamkan akal. Jadi bimbang. Kalau guna akal, ya akal kita boleh jadi okey, boleh jadi gelau. Jadi macam saya kata tadi tu satu contoh, beberapa contoh yang dia bawa saya apa ni. Jadi saya pun tak bawa ni nampak. Sebab dia kata debat agama sendiri kita haram. Sebab apa haram? Kita cerita sebab orang di debat agama pun tak boleh jawab. Memang tak boleh jawab. Saya bohong. Jadi dalam bab ni kita ikut kitab ni, kitab yang membimbing kita. InsyaAllah kita nak memahami ilmu akidah. Mana yang wajib kita kena tahu, mana yang mustahil kita kena nafikan dengan dalil-dalil yang kita secara ijmali dan dalil tafsiri secara khusus, sehinggalah kita boleh satu i'tiqad yang pasti. Baik. Yang wajib dan yang mustahil bagi Allah. Yang wajib, maka kami berkata bahawa setiap sifat kesempurnaan yang patut bagi zat yang maha tinggi itu adalah wajib bagi Allah Ta'ala. Dan sifat kesempurnaan itu amat banyak. Tiada siapa yang meliputi
buktinya melainkan Allah Subhanahu, maka wajib disabitkannya kepada Allah secara ijma', secara umum. Maknanya yang wajib, pertama, yang wajib bahawa setiap sifat kesempurnaan yang patut bagi zat dan yang maha tinggi itu adalah wajib bagi Allah. Jadi kita al-kamalu lillah, yang sempurna itu hanya milik Allah. Dia sesuatu itu Allah jadikan dia dalam keadaan sesuai dengan sifat Allah. Al-Badi' itu Allah maha perindah, memperindahkan penciptaan. Yang sempurna itu hanya milik Allah. Kalau kita tengok kejadian makhluk, makhluk ni kita nampak cantik lah, sebab Allah itu maha badi', memperindahkan pada segala sesuatu. Sebab tu nampak cantik ya. Rumput cantik, rumput mati pun cantik. Segala sesuatu yang Tuhan buat itu cantik, tapi dia tak ada dia punya cacat celah. Dia ada, kalau ilmu kalam kata ada hak, dia ada batas. Dia tafsirkan hak ni macam ni. Meja ni ada hak. Hak dia daripada sini sampai tentu lah. Ada tak yang tak ada hak? Yang makhluk ini menerima hak. Semua ada hak. Cawan, hak dia tak kat tu kan? Kita, hak kita. Kakak kita. Selagi yang menerima hak itu makhluk. Yang tak ada hak ini, itu contoh yang kan. Betul tak? Betul. Memang benda yang boleh kita tengok, memang kita boleh ambil. Kerana untuk memahamkan tentang kesempurnaan. Tapi kalau pergi lagi sampai satu tahap yang membicarakan tentang zat, yang tu akal tak lebih. Saya beri contoh saja ya. Ini contoh. Ini bagi contoh ni. Kita tengok orang buka ID dah. Zat design kan. Kita tengok berapa buka zat design. Kita buat turun. Poster tu kita lap. Kita lap tu lap cermin ke lap gambar? Lap cermin kan. Jadi berbahasa ilmu kalam, seolah-olah kita nak memahamkan makna ketuhanan macam tu. Saya rasa tak boleh terima, sebab kita jadikan dia perumpamaan. Saya berkawan, saya tak boleh terima. Dia macam, kita kata macam nak jadikan dia perumpamaan, sedangkan bagi Allah tiada perumpamaan. Yang laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul. Tiada baginya perumpamaan sesuatu pun, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi itu ilmu kalam. Kopi mesti tu. Ni kita nak pergi ke zat, kita tak akan sampai, tapi boleh pergi macam tu. Cermin. Saya diberi. Saya diberi. Jadi sebab tu ilmu kalam ni bimbang, kita bimbang akal akan menipu kita, kerana dia juga adalah makhluk. Jadi wajib maknanya segala kesempurnaan itu milik Allah. Sifat kesempurnaan itu amat banyak, tiada siapa yang dapat meliputi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib disabitkan sempurna itu kepada Allah secara umum. Baik, mari kita tengok. Yang mustahil. Setiap sifat kekurangan itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Sifat kekurangan itu amat banyak, tiada terhitung melainkan Allah Subhanahu wa taala jua. Oleh itu wajib disucikannya daripada Allah Ta'ala secara ijma'. Okey.
Ni Allah Ta'ala. Ni mari kita tengok kitab. Macam mana kita nak bahas tentang ayat yang wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Kita masih saya dengar ayat tu kan. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Tidaklah kamu wahai Muhammad kamu melontar ataupun mencampak tak kala kamu sedang melontar dan